أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa ta'ala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, malah ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insyaAllah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Muka surat yang kelima dah. 5 dan syarat yang ketiga tu dah. As-salisah. Rasanya sinilah kalau saya silap terus ke bawah semula. Syarat yang kedua. Baik, yang kedua saniyatu tu. Ayatuba an zambin qad sabaqa anhu misluh. إذ لو لم يسبق عنه مثله لكان متكيا غير تائب ألا ترى أنه يصح القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكيا عن الكفر ولا يصح بأنه كان تائبا عن الكفر إذ لم يسبق عنه كفر بحال وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان تائبا عن الكفر لما سبق عنه ذلك. Artinya, dan syarat yang kedua, syarat taubat yang kedua ni, bahawasanya taubat itu daripada dosa yang telah terdahulu. Bila sebut taubat ni kok, maksudnya dia bertaubat daripada dosa yang telah berlaku, yang telah dilakukan, yang terdahulu tu. Daripada dosa yang telah terdahulu daripada seumpamanya. Seumpama dosa yang nak tinggal tu. Sekarang ni contohnya dia curi. Jadi sebelum tu memang dia curi dah. Jadi dia telah buat benda tu. Dia dah berlaku benda tu. Jadi sekarang bila nak taubat, dia nak tinggalkanlah dosa tadi, tak mau buat lah. Dia nak tinggalkan apa yang sudah dia buat. Itu maksudnya. Yang terdahulu daripada seumpamanya itu. Baik, kerana jikalau tiada terdahulu daripadanya seumpamanya itu, yang ni sekiranya tak ada kesalahan tu,
Orang nak taubat ni berarti dia telah buat kesalahan tu. Sekarang sekiranya kesalahan tu tak berlaku, dia tak buat sebelum tu, macam mana tu? Nescaya adalah ia dinamakan akan dia orang yang muttaqi, yakni orang yang bertakwa, orang yang memelihara diri. Dia tak pernah curi, tapi dia nak menjaga diri dia daripada melakukan kecurian tu. Jadi dia ni tidak dinamakan orang yang bertaubat, tapi orang yang bertakwa, orang yang nak jaga diri daripada melakukan perbuatan. Taubat ni atas perkara yang ia telah buat sebelum tu. Itu masuk syarat kedua. Tiada dinamakan orang yang taubat. Jadi orang yang macam tu tidak dinamakan orang bertaubat, tapi orang yang bertakwa atau memelihara diri daripada perbuatan yang tidak buat sebelum tu. Jadi syarat taubat ni dia meninggalkan perbuatan yang telah dibuat, perbuatan salah. Syarat kedua. Adakah tiada engkau lihat? Jadi Imam Ghazali ni Syekh Abdul Samad ni dia menukilkan kalam Imam Ghazali untuk menjelaskan perkara ni. Dia kata, adakah tiada engkau lihat bahawasanya sah dikatakan, yakni boleh dikatakan, betul maksud kalau kita kata, dengan bahawasanya Nabi SAW itu ada ia muttaqi, yakni memelihara akan daripada kufur. Jadi kalau kita kata Nabi itu muttaqi, yakni bersifat takwa, memelihara diri daripada kekufuran, boleh katakan gitu. Sebab apa? Nabi tak pernah kufur. Jadi boleh kita kata Nabi muttaqi ataupun bertakwa atau memelihara diri daripada kekufuran. Betul kata-kata tu. Sebab apa? Sebab kekufuran tu tak pernah berlaku pada diri Nabi. Jadi dia memelihara diri lah daripada kekufuran tu. Tapi Ustaz, bukan ke Nabi ni dikatakan dia istighfar 70 kali syahid? Itu istighfar Nabi ni bukan kerana dosa. Ada benda-benda yang perlu kita faham dengan keterangan yang jelas lah. Nabi dalam keyakinan akidah kita maksum. Semua Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam bersifat maksum dengan erti terpelihara daripada dosa-dosa. Terpelihara daripada melakukan dosa-dosa. Jadi macam mana dengan riwayat yang menyebut bahawa Nabi beristighfar, ada yang menyebut 70 kali sehari, ada riwayat menyebut 100 kali sehari. Jadi apa maksudnya? Sedangkan kita faham selama ni bila istighfar tu minta ampun dari dosa lah. Jadi ada satu kaedah yang ulama sehingga dapat berasaskan perkara ni lah, berkait dengan perkara ni lah, ulama usuluddin meletakkan satu kaedah disebut sebagai hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Sesuatu itu hasanah bagi orang-orang biasa ni, orang-orang biasa taraf kita biasa ni, hasanah, benda tu bukan salah, benda baik, benda yang satu kebaikan, bukan kesalahan. Tapi sayyiatul muqarrabin, bagi golongan yang bertaraf muqarrabin, benda tu dianggap buruk pada mereka ni, pada sesetengah perkara. Jadi termasuk daripada makna Nabi beristighfar tu adalah istighfar daripada perkara-perkara yang sebenarnya pada hak orang ramai benda tu tidak salah, pada hak Nabi dia dikira sebagai macam satu kesalahan. Macam tu istighfar. Itu satu makna. Yang kedua, dan ini adalah dari aspek kesufian tasawuf lah, iaitu Nabi beristighfar, bertaubat daripada satu makam ke makam yang lebih baik. Bukan daripada satu kesalahan kepada tidak salah, tapi daripada suatu tingkatan yang baik kepada tingkatan yang lebih baik lagi. Itu jadi perpindahan itulah yang dikatakan taubat. Jadi taubat Nabi itu daripada satu kedudukan kepada satu kedudukan yang lebih baik. Dua-dua tu baik lagi, tapi kepada yang lebih baik. Itu taubat Nabi. Jadi istighfar Nabi itu seperti yang dijelaskan adalah merujuk kepada perkara inilah. Bukan istighfar minta ampun dari kesalahan. Jadi kita kena jelas itulah. Baik.
bahawasanya sah, dikatakan baik, dan tiada sah, yang tak boleh kata, tiada sah ni tak boleh kata-kata macam mana? Dengan bahawasanya Nabi SAW itu ada ia muttaqi, yakni memeliharakan daripada kufur. Apa ni? Sah, ni sah betul kata. Jadi boleh kita kata Nabi ni memelihara diri daripada kufur, tapi bukan bertaubat daripada kekufuran. Sebab apa? Nabi tak pernah kufur. Dan tiada sah, tak boleh kata. Tadi boleh kata. Saya terlakuh bagi. Dan tiada sah dikata dengan bahawasanya ia taubat daripada kufur. Tapi kita tak boleh nak kata Nabi bertaubat daripada kekufuran. Sama juga tadi lah. Tak boleh nak kata Nabi ni istighfar bertaubat daripada dosa, sebab Nabi tidak ada dosa. Cuma dalam kalam Nabi tu ada kefahaman-kefahaman di sendiri dalam hadis Nabi tu. Baik, jelaki macam ni kita boleh kata Nabi memelihara diri daripada kekufuran, muttaqi. Tapi tak boleh kata Nabi bertaubat daripada kekufuran, sebab tak pernah berlaku kekufuran pada diri Nabi. Itu Imam Ghazali nak jelaskan pengertian syarat taubat yang kedua tu, iaitu ada kesalahan yang telah dilakukan. Kalau tak ada kesalahan, itu tidak dinamakan taubat. Kerana tiada terdahulu daripadanya kufur sekali-kali, sebab tak pernah berlaku kekufuran pada diri Nabi. Nabi tak pernah kufur. Dan bahawasanya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu sah dikata bahawa ia taubat daripada kufur. Adapun pada Sayyidina Umar, betul dan boleh dikatakan Sayyidina Umar ni telah bertaubat daripada kekufuran. Sebab apa? Kerana Sayyidina Umar sebelum masuk Islam dia kafir. Dia kafir. Maksudnya dia orang yang tak beriman lah. Jadi kalau kita kata Sayyidina Umar tu bertaubat daripada kekufuran, betul kata-kata tu. Sebab apa? Benda tu pernah berlaku pada diri Sayyidina Umar. Tapi pada diri Nabi tak betul kata-kata tu. Itu yang nak diberitahu oleh Imam Al-Ghazali di sini. Baik, kerana telah terdahulu daripadanya yang demikian itu, yakni pada diri Sayyidina Umar tu telah berlaku perkara tu sebelum tu. Jadi kalau dia bertaubat daripada kekufuran, kita kata Sayyidina Umar taubat daripada kekufuran, betul kata-kata tu. Sebab apa? Sebab tadi lah. Sebab memang telah berlaku kekufuran pada Sayyidina Umar sebelum Islam. Baik, itu syarat yang kedua. Jadi kesimpulan syarat yang keduanya, orang yang bertaubat ni dia meninggalkan dosa yang telah dilakukan. Memang ada dosa yang telah dibuat. As-salisah anna alladhi sabaqa yakunu misla ma yatruk likhtiyarihi fil manzilah. Likhtiyarihi fil manzilati wad darajah la fi surati. Ala tara anna syaikha al-harama al-fani alladhi qad sabaqa minhu zina wa qat'u at-tariqi idza arada an yatuba an zalika yumkinuhu at-taubatu la mahalata. Baik, artinya, dan syarat yang ketiga, tengok syarat ketiga ni dia ada satu kepahaman yang perlu kita faham. Kalau tidak mungkin kita salah dari segi penilaian. Tengok gua ni. Baik, syarat yang ketiga, bahawasanya yang telah terdahulu itu, dosa yang telah lalu tu adalah ia seumpama dosa yang sahaja meninggalkan dia. Seumpama, seperti, maksudnya setaraf lah, dosa yang disahaja meninggalkan dia.
Yang ni dosa-dosa lepas tu dia tak semestinya dosa yang sama dengan dosa ia nak tinggal ni, tetapi dia sama taraf. Apa maksud sama taraf ni? Tak semestinya sama. Contohnya begini, nak faham kata-kata ni dulu. Dia melakukan satu kesalahan, mencuri. Contohnya mencuri. Baik, sekarang itu dosa yang telah berlaku. Kerana salah satu syarat taubat, dia meninggalkan apa yang sudah berlaku tu. Kemudian syarat selanjutnya, dia nak tinggallah apa yang akan berlaku, tapi dia berazamlah untuk tak buat lagi masa akan datang atas dosa yang sama. Dia berazam untuk tak buat dah akan datang. Baik, hak akan datang tu syaratnya semestinya hak sama dengan hak lepas gitu ke, atau tak? Kata Imam Ghazali, tidak disyaratkan benda yang sama, tapi sama taraf, bukan sama jenis tu. Maksudnya dia bertaubat daripada curi, bila dia nak taubat tu, dia nak tinggalkan perkara yang datang tu, bukan saja curi, tapi sekiranya bukan curi pun tak apa, tapi benda yang sama taraf dengan hak yang sudah dibuat sebelum tu. Baik, benda ni kita tak nampak kecuali kita tengok contoh dia lah. Contoh dia, yang nak diberitahunya gini, ni dalam menjelaskan syarat supaya ada isu yang berkait. Syarat taubat tu dia meninggalkan dosa yang telah lalu, sudah disebut tadi, yang telah lalu. Kemudian dia tak nak buat lagi dosa yang sama di masa akan datang. Baik, hak tidak nak buat di masa akan datang tu benda yang sama jenis ataupun tidak disyaratkan sama jenis. Kalau sama taraf saja macam mana? Contohnya antara mencuri dan merokok. Baik, sebelum tu dia curi, ataupun sebelum tu dia merokok, selepas tu dia nak curi. Bukan nak curi, dia tak ambuh mencuri. Benda tu tak sama, merokok mencuri lain. Disyaratkan tak untuk dia taubat ni, dia meninggalkan, dia bazar untuk tinggalkan benda yang sama atau benda yang sama taraf? Tengok contoh dia tu. Baik, tengok contoh ni baru kita nampak. Baik, pada satu tempat di sini bukan mana tempat kedudukan. Terjemahan tempat ni terjemahan Melayu lama. Jadi maksud yang nak disampaikan di sini pada suatu kedudukan taraf dan pada satu darjat juga. Jadi maksudnya gini. Syarat yang ketiga, bahawasanya yang telah terdahulu itu, dosa yang terlepas tu, lepas dah tu adalah ia seumpama maksudnya sama, tapi bukan pada sama jenis saja. Sama yang dikenaki sama tu dengan dosa yang tambah buat ni, hak ia buatlah, hak ia tambah buat tu. Seumpama tu dari segi seumpama mana? Yakni seumpama dosa yang disahaja meninggalkan dia, hak dia nak tinggal, hak ia tambah buat dah tu. Sama dari segi mana? Sama dari segi manzilah, kedudukan. Cuma diterjemah tempat di sini. Tempat ni kalau kita terjemah tempat, kita tak nak faham ayat ni. Tempat di sini dengan makna kedudukan, taraf dosa tu. Bukan tempat dosa tu berlaku, tapi taraf dosa tu. Dan pada satu darjat juga, dan juga pada satu kedudukan juga. Jadi disebut sebagai al-manzilah wal darajah. Dua tu dekat-dekat dari segi makna. Baik, tengok contoh. Maka tiada ada disyaratkan, yakni tidak disyaratkan dosa yang hendak ditinggalkannya itu, dosa hak kita nak tinggal, hak kita tak mau buat dah ni. Pada rupanya yang hendak ditinggalkannya itu pada rupanya tidak disyaratkan. Contohnya kita curi, lepas tu kita telah buat curi tu, ada pernah lakukan curi ni, kemudian syarat taubat kita nak tinggalkan. Tidak disyaratkan hak kita nak tinggalkan tu dosa curi juga. Perbuatan curi juga, tak disyaratkan gitu. Sebab apa? Sebab ada kih-kih tertentu. Kalau tak pakai kaedah ni, seolahnya orang berkenaan tu tak ada peluang dia nak bertaubat. Contoh kau ni, tengok ni. Hendaklah pada rupanya dosa yang telah dikerjakannya, yakni pada tarafnya saja, bukan pada jenis dosa yang sama.
Dia pernah mencuri, kemudian dia bertaubat nak tinggalkan perbuatan. Apakah semestinya dia berazam nak meninggalkan perbuatan mencuri juga? Semesti gitu? Imam Ghazali dak. Perbuatan lain tapi sama taraf dengan hak nak tinggal, hak pelah buat tu. Maknanya Ustaz kan dia kata aku tak mau buat dah belum berjihad ni. Tu lagi umur lagi. Cover Cover semua. Betul, cover semua. Tak semestinya dia nak tinggalkan hak sama dengan lepas je. Baik. Sebab apa? Kalau kita tak faham kaedah ni, akan timbul sikit masalah dengan kikih tertentu ni. Tengok. Pada rupanya dosa yang telah dikerjakannya akan dia dahulu itu. Tidak disyaratkan benda yang sama, tapi disyaratkan benda yang sama taraf. Baik, macam mana? Baik. Adakah tiada engkau lihat, kata Imam Ghazali. Cuba tengok ni, kata Ghazali. Adakah tiada engkau lihat bahawasanya orang yang tua, ini contoh pada orang yang tua. Baik, orang yang tua yang lemah, orang tua yang lemah, yang fani, yakni orang tua, orang daurah yang tak ada tenaga dah. Dia daurah, tua sungguh lah maksudnya. Maksudnya nak gerak, nak jalan tak pernah boleh dah. Tua dia tu. Yang telah terdahulu itu, yang sebelum tu sebelum dia sedar, sebelum dia taubat ni, berbuat zina. Masih muda dulu, masih gagah, dia telah melakukan perbuatan zina. Dan memutuskan jalan, yakni merompok. Memutuskan jalan ni bukan, ini bahasa lama. Terjemahan putus jalan ni bukan maksudnya pergi potong jalan tu. Ini maksudnya merompok. Sama ada yang qata' at-tariq ni merompok. Jadi masa muda dulu dia pernah berzina, dia pernah merokok. Sekarang dia tua dah. Dan dia dapat kesedaran tu masa dia tua dah orang nak buat benda dah. Baik. Kalau disyaratkan taubat dia tu, dia meninggalkan perbuatan yang sama, dia nak tinggalkan dia benda dah nak buat dah benda tu. Nak berzina dah orang dah. Nak merokok dah orang lagi. Dah mampu nak buat dah. Jadi kalau syarat dia nak tinggal benda tu, dah lepaslah taubat dia tu, kata Imam Ghazali. Sebab apa? Dia dah nak buat dah benda tu. Kalau disyaratkan dia tinggal benda yang sama. Nak tinggal mana? Dia dah nak buat dah benda tu. Baik. Ya. Sekarang ni dia sekarang tak disebut dari aspek tu lagi tapi sepatutnya gitulah. Sekarang ni dia memang nak taubat sungguh lah. Cuma nak khabar, kalau disyaratkan dosa orang nak tinggal tu dosa yang sama, dah lepas lah pada orang tua ni. Sebab dia dah nak buat dah. Tapi kalau dia dah ada keinginan nak buat lagi, sekalipun dia buat, itu memang dah taubat lah tu. Dia dulu dia pernah terlibat dengan rokok, zina, rogo dan macam-macam. Tua dah orang dah. Tapi keinginan tu ada lagi. Itu dah taubat. Bukan taubat. Sekarang ni memang dia nak taubat, dia sedar. Tapi syarat taubat dia kena tinggal dosa yang lepas tu. Sekarang dosa yang lepas tu dia dah nak buat dah. Jadi kalau kita syaratkan bahawa dosa yang sama yang nak tinggal tu baru lepas taubat dia, dah lepas lah pada orang tua ni. Itu maksudnya. Kalau disyaratkan gitu. Ustaz, apa ni syarat tadi, apa mengkait dia dengan ayat Quran surah Az-Zumar ayat 53. Kami sebut inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Inna huwal ghafurur rahim. Maknanya Allah mengampuni segala dosa. Ya. Segala dosa dah kira apa dia kata. Ya. Maknanya inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Kami ikut dalam tu mana? Maknanya dia tak ada syarat tu, maknanya dia ampun belaka. Ya, itu ayat yang menyebut tentang pengampunan terhadap dosa-dosa yang perlu diperincikan dengan dalil-dalil lain berkaitan dengan taubat ni. Jadi itu salah satu ayat yang menyebut. Jadi kita dalam membahaskan sesuatu perkara ni, kita kena tengok ayat-ayat lain dan hadis-hadis lain lagi yang menyebut tentang perkara bersama. Jadi ayat tu memang jelas memberitahu kepada kita Allah Ta'ala mengampuni. Ayat tu sebenarnya nak beritahu dosa-dosa mana pun semua kalau kita taubat memang akan terampun lagi. Huraian dia. Jadi persoalan yang dibicarakan oleh Syekh Abdul Samad ni, yang dia nukilkan kalam Imam Ghazali ni tentang persyaratan untuk dia taubat sehingga dia termasuk dalam dosa-dosa yang akan diampunkan oleh Allah. Baik. Berkait dengan syarat tadi tu,
Baik macam mana ni? Orang yang telah tua, yang lemah, yang fani, ada orang nak benda dah, yang telah terdahulu itu, yang ni sebelum tu dia berbuat zina dan memutuskan jalan yang merompok. Baik, apabila berkehendak ia taubat, maksudnya pada waktu tua tu dia sedar sungguh. Mungkin ia muda zaman jahat, tapi bila tua dah tu mari kesedaran berasa nak taubat. Tapi pada waktu tu ia nak buat benda dah. Boleh tak ditaubat masa tu? Persoalannya. Nak taubat daripada zina. Nak zina pun tak boleh dah lah ni. Ataupun nak taubat dia merapok. Nak merapok pun tak boleh dah. Jadi sekarang boleh tak ditaubat dalam keadaan gitu? Itu isunya. Kadang-kadang sebab apa? Mungkin kita akan kata gini, kita tengok orang tu dajal dulu. Bila kita tengok dia tua dah nak jalan dah, ni bukan taubat, kita dah nak uak je. Jangan kata gitu. Mungkin kita akan kata gitu ke orang. Mungkin masa dajal tu, masa muda dajal tu memang kita kenal dajal tu. Ada aku nampak mun taubat ni bukan mun taubat, kimu dak orang awak. Jadi belum maksud tak boleh kita kata gitu. Sekalipun ia tak boleh nak buat lagi dah, tapi untuk ruang taubat masih ada cukup syarat dia lagi. Kerana disyaratkan dosa yang ditinggalkan tu tak semestinya dosa yang sama yang akan ditinggalkan. Bukan sama jenis. Maksudnya kalau dia tak boleh nak ngopok mencuri pun, tapi dia boleh meninggalkan perkara-perkara lain yang dia mampu buat tapi ditinggalkan juga. Itu sudah dikira mencukupi, memenuhi syarat-syarat taubat. Apabila berkehendak ia taubat daripada demikian itu, nescaya dapat akan dia taubat tiada syak. Dia tetap boleh taubat. Sekalipun perbuatan yang nak tinggal tu benda dia nak buat dah. Sebab apa? Dia boleh tinggal perbuatan-perbuatan buruk lain yang sama taraf dengan tu. Jadi syarat yang ketiga ni iaitu bahawa perkara yang ketiga ni, perkara yang nak ditinggalkan itu tidak semestinya sama jenis dengan perbuatan dosa yang telah dilakukan dulu. Tidak disyaratkan. Tapi dia untuk dia nak meninggalkan perkara yang sama taraf. Jadi dalam kisah orang tua tadi tu, bila dia sedar tengah dia waktu tua tu, sekali nak taubat, syarat taubat dia kena tinggal perbuatan-perbuatan yang lepas tu. Jadi nak tinggal ke mana? Dia dah nak buat dah. Boleh tak taubat kalau gitu? Tetap dia boleh. Sebab apa? Kerana tidak disyaratkan seperti itu. Disyaratkan dia meninggalkan perbuatan buruk, kalau tidak sama pun yang sama taraf dengan dia. Contohnya nak zina dah lepas dah, nak rapok dah lepas dah, tapi nak tipu orang, ia boleh tipu lagi dengan mulut ni, telefon ke mana-mana ke yang boleh buat lagi. Tapi dah buat. Dia dah buat dah. Jadi dia tinggal juga benda lain yang sama taraf dengan perbuatan buruk tu. Maksudnya untuk ruang orang seperti dia bertaubat masih ada dan sah lagi taubatnya. Nak dengan baik. Ya. Macam kata borong tadi, masuk tamu dua-dua tamu bar, kita masuk tu. Lepas lah tu. Sekalipun tidak spesifik kepada dosa yang telah dibuat secara khusus tu. Bila azan tak buat belaka tu, masuk belaka dah tu. Izlam yughlaq babuha wa la yumkinuhu tarku ikhtiyari zina wa qat'i tariqi إذ هو لا يقدر ساعة فعل ذلك فلا يقدر على تركه فلا يصح وصفه له فإن تركه له ممتنع وهو عاجز عنه غير متمكن لكن يقدر على ما هو مثل الزنا مثل الزنا وقطع الطريق في المنزلة والدرجة كالقذف والكذب والغيبة والنميمة إذ جميع ذلك معاصي وإن كان الإثم يتفاوت في حق الآدميين في حق كل واحد لا يقدرها لكن جميع هذه المعاصي الفرعية كلها بمنزلة واحدة وهي دون منزلة البدعة ومنزلة البدعة دون منزلة الكفر ولذلك يصح من الشيخ الحرمي التوبة عن الزنا وقطع الطريق
wasairu ma madha min az-zunubi allati hiya ajizun an amsalha laha al-yawma fi surati. Panjang sikit ni. Baik, tengok. Tapi ada hal yang penting kita nak tengok sini. Artinya, kerana tiada tertutup daripadanya akan pintu taubat itu. Sekalipun dia tua, dia dah orang nak buat, tak ada orang dah nak buat dosa pernah dia buat zaman muda-muda tu, pintu taubat tetap tidak tertutup untuknya, kata Ghazali. Dan tiada dapat akan dia menyahaja akan meninggalkan zina. Dia tak boleh dah nak berazam tak mau buat zina, memang dia dah nak buat dah benda tu, sebab dia tua dah lalu dah. Dari segi dia niat tak mau buat dah tu, memang tak kena dah, sebab dia dah orang, dia tak ada kemampuan dah. Dan merampas di jalan, demikian juga merompok. Jadi dia berniat untuk meninggalkan tu tak boleh dah, sebab benda tu memang betul dia tak nak buat dah benda tu. Dengan ikhtiarnya. Baik, kerana ia tiada kuasa pada ketika itu atas berbuat akan ia demikian tu. Sebab apa? Sebab memang ia dah nak buat dah masa tu, masa ia nak taubat tu. Jadi kalau kita syaratkan hak ia nak tinggal tu perbuatan yang sama yang telah dilakukan, tak lepas lah taubat dia tu. Sekarang Imam Ghazali kata dok gitu. Dok gitu. Sekalipun perbuatan hak ia nak taubat tu perbuatan yang lain, perbuatan buruk yang lain, tapi dia boleh tinggal benda tu. Itu pun padang dah. Padang. Baik, maka tiada kuasa meninggalkan akan dia. Dia tak mampu dah nak tinggalkan perbuatan dosa kalau kita syaratkan dosa yang sama, sebab kerana umur tua dah. Maka tiada sah disifatkan bahawa ia meninggalkan baginya. Maka kita tak nak katalah dia telah meninggalkan perbuatan tu untuk memenuhi syarat taubat. Dia penuh ngompok dulu, sekarang dia nak taubat. Tapi dia tua dah, nak gerak pun dah gerak. Nak makan pun orang suap. Tapi nak kata apa, dia sedar masa tu. Jadi kalau kita kata tak boleh, syarat taubat ni dia kena tinggal perbuatan yang sama. Nak tinggal perbuatan yang sama guna, dia dah nak buat dah benda tu. Baik. Kalau gitu kalau kita syaratkan bahawa dia kena tinggal perbuatan yang sama, berarti benda tu tak berlaku gitulah, sebab dia dah nak buat dah benda tu. Baik. Dan dinamakan menegahkan daripadanya, padahal ia lemah daripadanya. Dia menghalang diri daripada buat benda tu, padahal dia dah nak buat dah. Atas perbuatan buruk tu dia dah nak buat dah. Baik. Dan tiada dapat mengerjakan yang demikian itu, dia dah nak buat dah perbuatan buruk tu kerana faktor unsur dia tu. Tetapi kalau kita tengok atas syarat tu saja macam tak lepas taubat dia. Tapi Ghazali kata tak. Tetapi kuasa ia mengerjakan yang iaitu seumpama zina. Sekarang dia nak taubat daripada zina yang pernah dibuat ataupun ropok yang pernah dilakukan. Jadi sekarang ni kerana umur uzur ni dia tak mampu dah nak zina, nak mampu dah nak merompok. Tapi dia mampu buat perkara lain yang sama taraf dengan perkara tadi tu. Jadi dia kena tinggal benda tu. Benda yang sama taraf tu. Benda yang sama jenis tu memang dia nak buat dah. Seumpama zina dan merempas di jalan itu pada martabatnya, yakni pada tahap kedudukan tu. Jadi apa benda perkara yang sama dengan zina, yang sama dengan merompok ni dari segi tarafnya, tengok. Dan pada darjatnya, iaitu seperti menuduh akan seseorang. Tuduh buat tuduhan kau orang. Tuduh macam-macam. Hari ni bulan-bulan panas ni, kena jaga-jaga sikit. Bulan-bulan panas ni. Kena jaga-jagalah, jaga kehormatan agama kita, kena jaga. Jangan siapa terbabah. Terbabah boleh makan free. Menuduh, jadi menuduh tu sama taraf dengan zina dari segi darjatnya. Dan berdusta. Berdusta pun gitu juga, sama taraf dengan zina dari segi dosa. Dan mengumpat-ngumpat akan orang, sama taraf juga dengan zina. Mengumpat
Kena jaga-jaga, hati-hati. Jadi kita tanpa kita sedar pun kita buat benda yang bukan ringan juga. Dan mengadu-ngadu akan makhluk Allah, melaga-lagakan, mengadu domba. Serupa juga. Serupa juga. Kerana sekalian itu dinamakan maksiat. Tarah dari segi semuanya dinamakan maksiat. Sekalipun maksiat tu ada dosa besar dan kecil, disebut-sebutkan tadi tu semuanya tarah dosa besar. Sebab tu dari segi klasifikasi dia pecah 3 je. Tengok. Dan jikalau ada dosanya bersalah-salahan pada segala hak manusia, sekalipun berbeza dari segi kaitan dengan hak manusia ni, di dalam tiap-tiap seseorang itu dengan sekira-kira martabatnya dari segi tahap kedudukannya, tetapi sekalian itu maksiat yang berbagai yang adalah sekaliannya pada martabat yang satu, iaitu di bawah maksiat. Sekalipun dosa-dosa disebut tadi tu ada penerapan yang berbeza sikit dari darjat-darjatnya tu, tapi semuanya tu duduk di bawah nama maksiat. Jadi kalau benda sekarang dia nak rokok dah boleh dah, dia nak zina dah dah, tapi ia boleh tipu orang, ia boleh fitnah orang, ia boleh ngacung orang, boleh buat lagi tu. Jadi dalam kisah taubat ni, hak benda ia boleh buat ni dia tinggalkan dia. Tak semestinya hak ia nak tinggal tu perbuatan hak sama tu. Sebab hak sama tu ia dah nak ubah dah. Jadi dalam kes macam ni, seorang tua yang melakukan perbuatan tadi tu, bila dia sedar nak taubat ni, tiba-tiba perbuatan buruk yang pernah dia buat tu tak mampu dia buat lagi tu, sah tak taubat dia? Sah. Sebab apa? Dia boleh tinggalkan perbuatan lain yang sama taraf dengan perbuatan buruk yang telah dilakukan tu. Itu maksud. Kalau balik macam memang dia punya maksiat, memang dia katakanlah dia rogok curi dulu. Tapi oleh kerana sekarang dia tua, dia tak boleh curi. Tapi dia apabila dia taubat, Ustaz, dia memang ikhlas, aku tak mau buat. Andai kata aku ni ada tenaga, aku tak mau buat curi dah. Mana Ustaz? Itu termasuk syarat lain, syarat azam. Sekarang yang cakap sekarang meninggalkan. Dua benda yang berbeza. Benda sama. Yang disebutkan tadi itu salah satu syarat. Kan syarat taubat ada 3. Yang sebut tadi itu syarat azam. Betul lah tu. Cuma yang dibicarakan sekarang syarat meninggalkan perbuatan tu. Kalau tak ada tu, tak nama taubat tu. Kalau tak ada tu. Tu inti dia. Baik. Di bawah maksiat, di bawah maksiat yang bid'ah, di bawah maksiat yang bid'ah. Okey. Dan orang yang bid'ah itu di bawah rutbah orang yang kufur. Jadi sekarang martabat dosa ni dibagi 3. Kufur, bid'ah, maksiat. Taraf. Tapi bawah maksiat ni semua tadi tu menipu, mencerca, memfitnah dan sebagainya, itu di bawah maksiat. Tapi semua tu taraf maksiat. Taraf lain tinggi sikit lagi bid'ah. Taraf tinggi lagi kufur. Itu tarapan, 3 penerapan. Cuma setiap cabang tu banyaklah bendanya. Baik, maka dari kerana inilah sah daripada orang yang tua, maksudnya boleh, betul, boleh. Yang lemah itu, yang daurah tadi tu, taubat daripada maksiat berzina. Dia boleh, sekalipun pada waktu tu dia tak mampu dah nak lakukan perbuatan tu, tapi dia mampu meninggalkan perbuatan lain yang sama taraf dengan zina, dan merampas ataupun merompok. Baik, dan sekalian dosanya yang telah lalu. Demikianlah dosa-dosa yang telah lalu tadi, iaitu lemah daripadanya. Maksudlah dagilah dosa-dosa lain pun yang pada waktu dia nak taubat tu memang dia dah nak buat dah. Jadi dia tetap boleh taubat kerana dia boleh meninggalkan perbuatan lain yang sama taraf dengannya. Dan daripada memperbuat akan seumpamanya, yakni buat perbuatan yang seumpama dengan perbuatan dosa tadi tu, yang sama taraf dengannya. Pada ketika berbuat di dalam rupa dosanya yang dahulu itu, yakni dia tetap boleh bertaubat sekalipun dia tak mampu dah nak buat perbuatan salah yang dia telah buat tadi tu.
maka dikira dia boleh taubat terhadap perbuatan tu dengan cara dia tinggal perbuatan lain yang sama taraf dengan perbuatan buruk tu. Warabi'ah an yakuna tarku ikhtiyarihi lizalika ta'ziman lillahi azza wa jalla wa hizran min sakhatihi wa alimi iqabihi mujarradan la li ragbatin dunyawiyatin aw rahbatin minan nasi aw talabi sana'in wa saitin aw dha'fin fin nafsi aw fakrin aw ghairi zalik. Baik, artinya syarat yang keempat bahawasanya adalah ia menyahaja ni maksudnya dia dengan sengaja lah, dengan pilihan dia meninggalkan dosa yang demikian itu kerana membesarkan Allah Azza wa Jalla. Syarat yang keempat ni dia dengan pilihan dia, dengan kesengajaan dia meninggalkan perbuatan buruk tadi tu. Tujuan dia apa? Kenapa? Ta'zim, kerana menyahut seruan Allah. Itu syarat dia, ta'zim. Kerana membesarkan, yakni mengagungkan Allah Azza wa Jalla, dan kerana takut ia daripada murka Allah. Demikian juga dilakukan itu kerana takut kemurkaan Allah, dan semata-mata takut ia akan seksa Allah yang amat sakit. Demikian juga kerana semata-mata dia takut kepada balasan seksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia taubat ni kerana mengagungkan, membesarkan Allah, dan juga kerana takut kemurkaan Allah, takut kepada seksaan Allah. Bukan kerana dunia, bukan kerana tujuan-tujuan duniawi, dan bukan kerana takut akan manusia. Demikian juga bukan kerana takut orang, dan bukan kerana berkehendak dipuji akan manusia. Tidak juga tujuan dia supaya mendapat pujian orang, dan bukan kerana masyhur kepada manusia, bukan juga kerana nak cari kemasyhuran, dan bukan kerana dhaif di dalam dirinya, bukan kerana dia semata-mata dak erak dah nak buat. Tu bukan juga sebab. Kalau dia meninggalkan perbuatan tu semata-mata kerana dak erak tu, tak dikira sebagai taubat. Ini kerana dia memuliakan Allah, membesarkan Allah, dan takut seksa dia. Sekalipun dalam masa yang sama dia sendiri pun dak erak dah nak buat. Tu tak apa. Atau kerana fakirnya, atau kan disebabkan kerana fakir, tak ada piti dah, ada piti judi lagi. Tapi tak ada piti dah, dia nak buat, dia main. Ataupun tak dia nak guna kemaksiatan yang melibatkan kewangan ni, dia tak ada piti dah, dia nak buat dah. Kerana tak ada tu dia tak buat, itu pun tak jadi. Atau lainnya, ataupun sebab-sebab lain yang lain daripada tujuan memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Fahazihi syara'itut taubah. Jadi kalau kita tengok syarat-syarat taubat ni sebenarnya tidaklah berat sangat, tapi tidaklah mudah sangat, sebab kita pun masih ada tarikan hawa nafsu. Tapi nak kata berat sangat, tidaklah berat sangat. Tak sampai ke tahap yang kita rasa di luar kemampuan kita buat. Ada ni adalah termasuk yang dekat, yang dikira termasuk dalam apa yang kita boleh usahakan. Nak tabur ya. Fahadhihi syara'itu taubati wa arkanuha. Fa idza hasalat wastakmalat fahiya taubatun haqiqah, atau fahiya taubatu haqiqah. Artinya, maka segala syarat yang 4 perkara yang tersebut ini, 4 perkara yang disebut tu, iaitulah syarat taubat. Itulah syarat taubat yang dikemukakan oleh ulama tasawuf. Dan rukunnya, rukun taubat, syarat taubat. Baik, maka apabila hasil sekiranya dipenuhi syarat dan rukun ni, dan sempurnalah ia dan dapat dilengkapi syarat-syarat tadi tu, maka iaitulah hakikat taubat yang makbul. Itulah hakikat taubat yang sebenar, yang kita panggil taubat nasuha. Nasuhan taubat yang betul. Itu sebenarnya nasuhannya. Taubat tu memang taubat yang penuh syarat ni. Kemudian wallahu a'lam. Tak boleh syarat dah? Syarat.
2 minit lagi sikit. Baca sikit lagi dah. Faslun fi bayani wujubi taubati wa fadliha. Ini suatu fasal pada menyatakan wajib taubat. Hukumnya adalah satu kewajipan dan kelebihannya. Dan kelebihan taubat ni. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "I'lam anna al-ayati wal akhbara dallat ala wujubi taubati kama dallat al-aqlu ala dhalika fima bayyana." Artinya, ketahui olehmu bahawasanya beberapa ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sekaliannya itu atas wajib taubat. Ini kesimpulan Imam Ghazali. Kita nak tengok ayat hadis ni dak urut. Alim ulama mengaji bolehlah bahagian orang ngaji bahagian ni, ada mengaji bahagian ni dak erti juga. Maka ulama buat kesimpulan. Jadi Imam Ghazali atas kealiman dia tu, dia tengok dalil-dalil, dia buat kenyataan bahawa dalil-dalil yang berkait tentang perkara ni Al-Quran ke hadis ke menunjukkan tentang kewajipan bertaubat daripada segala maksiat itu. Seperti yang menunjukkan dalil akal atas yang demikian itu. Sebagaimana perkara ni juga telah ditunjukkan oleh dalil akal. Akal kita pun menerima kenyataan itu. Maksudnya bukan saja ayat Al-Quran dan hadis Nabi menetapkan kewajipan bertaubat, akal kita pun setuju dengan benda tu. Selaras, maksudnya boleh terima hakikat tu. Apa ni? Di dalam yang telah aku sebutkan dahulu itu, yakni seperti yang telah Imam Ghazali sebutkan sebelum ini. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu, dan insyaAllah akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.